inverse function ataupun fungsi songsang. Okey, fungsi songsang ataupun inverse function, kalau kita tengok dalam diagram ini, contoh diberi objek X dan dimappingkan dalam F untuk mendapatkan nilai-nilai Y. Okey, di mana dalam function itu adalah X tambah 2 expression dia. So kita faham yang bila kita masukkan nilai X dalam function, iaitu function kita X tambah 2 akan menghasilkan nilai Y. So masukkan 3 dalam X, 3 tambah 2 dapat 5. Okay, so maknanya kita akan mapping lah kat sini. Okay, untuk 3 kepada 5, untuk 4 kepada 6. Okay, untuk inverse function, kita terbalikkan, seolah-olah kita nak cari nilai X pula dengan memasukkan nilai-nilai Y. Okay, so cara mudah nak faham, kalau awak perasan dekat sini, fx juga dikenali sebagai y. Okay, fx juga dikenali sebagai y, dan kita tahu fx function kita adalah x tambah 2. So fx ini kita tukar kepada y. So kita akan bagi tahu y sama dengan x tambah 2. Kalau kita perasan dekat sini, bila mana hanya y sahaja sebagai subjek, bermaksud kita nak cari nilai itu. Bermaksud kita nak cari nilai y dengan memasukkan apa saja nilai x. So sekarang ni kalau diterbalikkan, diinversekan, kita nak cari nilai x. So bila kita nak cari sesuatu benda itu mesti jadi sebagai subjek. So macam mana daripada y sama dengan x tambah 2 ini, kita nak jadikan x ini sebagai subjek. So kita pindahkan positif 2. So maksudnya kita akan rombak dia. Okay, kita akan rearrange dia. Rearrange so that x as a subject. So kita akan dapat x sama dengan y tolak 2. Dan kita faham yang f inverse y, bila mana kita masukkan apa sahaja nilai y, kita akan menghasilkan x. So kita bagi tahu f inverse y adalah x. So x, benda x yang sama, so x ini digantikan sebagai f inverse y. So f inverse y, bila mana kita masukkan apa sahaja nilai y dalam expression y tolak 2, akan menghasilkan nilai x. So inilah kita punya inverse function. Okay, tapi sebabkan kita nak biasakan dengan memasukkan nilai, kita menggunakan common variable which is x. So daripada f inverse y sama dengan y tolak 2, kita akan jadikan dia dalam f inverse x sama dengan x tolak 2. Okay, bila kita dah rearrange dia dan kita dah mendapatkan inverse function, so kita akan menjadikan dia dalam variable x. So variable x yang dekat sini adalah nilai-nilai y. Okay, so kalau dekat sini tadi fx sama dengan x tambah 2, domain kita adalah 3 dan 4. Okay, sebab nilai-nilai x 3 dan 4. So range yang kita dapat ataupun nilai y yang kita dapat adalah 5 dan 6. Tapi bila mana kita rearrange dia untuk menjadikan inverse function, so f inverse x sama dengan x tolak 2. So x ini adalah domain domain untuk inverse. So domain dia adalah nilai-nilai y, so iaitu 5 dan 6. So range pula akan menjadi domain yang pada function. So domain yang pada function ini akan menjadi range kepada inverse dia. Range kepada function akan menjadi inverse, dia akan menjadi domain kepada inverse dia. Okay, so ini cara mudah nak faham lah. Poin yang pertama adalah kita tengok apa yang sebagai subjek. So apa yang sebagai subjek itulah yang kita nak cari. Okay, so y sama dengan x tambah 2. So y ini adalah fx. So kita perlu inversekan dia untuk mendapatkan nilai-nilai x pula. So kita akan jadikan x sebagai subjek. Okay, so note f inverse x, dia bukan 1 per fx. Okay, dia bukan reciprocal. Okay, dalam konteks inverse function, f inverse yang ni bermaksud kita rearrange jadikan x sebagai subjek. Baik, so inilah basic untuk kita nak faham apa itu inverse function.
Okay, so daripada sini bila kita faham yang domain untuk function adalah range untuk inverse dan range untuk function adalah domain untuk inverse. So daripada sini note yang kedua kita tahu yang f inverse x adalah reflection kepada fx dengan melalui garisan y sama dengan x. Okey, so ada 2 poin lah yang penting kat sini. Yang ni pun poin-poin yang penting juga. Okey, so dah faham, kita teruskan. Kita pergi kepada contoh. Baik, dia bagi tahu function x adalah x per x tolak 4 dan diberi syarat x tak boleh sama dengan 4. Okey, A adalah find the image of 2 under f. So dia suruh cari image, dia suruh cari y lah, diberi objek 2. So yang ni kita straightforward, kita masukkan nilai 2 dalam x. So kita akan dapat 2 per 2 tolak 4. So kita akan dapat f 2 sama dengan negatif 1. Okey, untuk B dia minta f inverse 3. So daripada sini kita faham yang 3 ini adalah nilai y yang dimasukkan untuk mendapatkan nilai x. Apa nilai x kita? So sekarang ni kita nak cari nilai x, betul? So kita perlu jadikan x sebagai subjek. Okey, ini kaedah pertama, kita rearrange untuk menjadikan x sebagai subjek. So kita tahu function adalah y. Okey, nilai yang kita cari adalah y. Tapi bila nak terbalikkan, so inverse dia adalah nilai x yang kita nak cari. So y sama dengan x per x tolak 4. So kita rearrange dia. So bawa naik x tolak 4, darab. So akan jadi yx tolak 4y sama dengan x. Kemudian kita jadikan di sebelah kiri ni yang mana yang ada x. So saya pindahkan negatif 4y ke kanan dan x ke kiri. So saya akan dapat yx tolak x sama dengan 4y. Kemudian saya faktorkan yx tolak x ini, saya faktorkan x. Dapatlah x darab dengan y tolak 1 sama dengan 4y. Kemudian saya biarkan x sebagai subjek. So saya pindahkan y tolak 1 ini adalah hasil darab, pindah jadi bahagi. So x sama dengan 4y per y tolak 1. So kita tahu x ini adalah f inverse. So f inverse x adalah 4x per x tolak 1. So sekarang ni x yang dalam inverse ini adalah nilai-nilai y. Okey, so nilai y kita kat sini adalah 3. So masukkan nilai 3 dalam x dalam inverse. So f inverse 3, so kita masukkan nilai 3. So kita akan dapat 12 per 2 dapat 6. So dalam konteks ini kita faham yang 6 adalah nilai x yang bila kita masukkan dalam function ini, dekat sini y kita akan dapat 3. Okey, ini kaedah bila kita rearrange. Ada kaedah lain iaitu kita fahamkan yang bila masuk nilai y 3 kita akan dapat nilai x. So apa nilai x yang kita akan dapat bila kita masukkan 3? So kita faham yang fx bila kita masukkan nilai x di sini, kita akan dapat image kita 3. So fx kita adalah x per x tolak 4 sama dengan 3. So sekarang ni kita nak find out apa nilai x di sini yang bila kita masukkan kita akan dapat 3. So kita rearrange dia macam biasa. So x sama dengan 3x tolak 12. So yang ni kita pakai konsep algebra. So kita akan dapat 12 sama dengan 3x tolak x. So kita akan dapat 2x sama dengan 12. So kita akan dapat x sama dengan 6. Ini pun konsep yang sama dan kefahaman yang sama, di mana kita nak tahu apa nilai x. So kita akan menjadikan function ini bersamaan dengan nilai y kita iaitu 3. So awak boleh pilih lah mana-mana kaedah sebab dia menjurus kepada kefahaman yang sama. Okey. Baik, next kita kena tahu yang untuk ada inverse function, okey, untuk ada inverse function, function f ini, function fx ini, apa-apa expression lah, okey, dia mesti one to one function. Okey, kita tahu yang function ada dua, iaitu one to one dengan many to one. Tapi hanya function one to one sahaja yang ada inverse dia. Macam mana kita nak find out function itu ada inverse ke tak? Jom.
sebelum ni kita nak find out adakah diagram itu ataupun graf ini dikira sebagai function ataupun tidak, kita menggunakan kaedah vertical line test. Tapi untuk nak menentukan function itu ada inverse ke tak, kita pakai horizontal line test. Okay, so kita nak find out, so kita pakai horizontal line saja. So kita check kalau dia kena hanya pada sekali saja point, okay, dia memintas pada satu point sahaja, dan kita tahu dia adalah one to one, so maka dia ada inverse. Okay, untuk graf yang ni, kalau kita buat horizontal, kita akan memintas pada 2 point, dan 2 point ini adalah dua nilai X yang berbeza walaupun nilai Y dia sama. Okay, so dalam case ini dia adalah function, dia adalah many to one, tetapi dia tak ada inverse sebab dia memintas pada 2 point. Okay, so inverse hanya wujud untuk function yang one to one sahaja. Okay, alright, jom move on. Kita pergi kepada latihan berkenaan dengan find out function ini ada inverse ke tak. Okay, ini untuk discrete. Ni untuk discrete punya function. So kita tengoklah dia many to one ke one to one. Okay, A kepada 4, B kepada -2, C kepada 9. So dia adalah one to one, maka dia ada inverse function. Okay, untuk B dalam graf dan graf continuous, kita just pakai horizontal. So kita buat, kena satu point saja. Yang ni pun kena satu point sahaja, sini pun kena satu point sahaja. So dia adalah inverse, dia adalah one to one, maka dia ada inverse function. So kat soalan C pula, kena dua point, so dia tak ada inverse function. Okay, contoh seterusnya berkenaan dengan sketch the graph of function and its inverse function, and then kita kena statekan domain untuk inverse function. So berbalik kepada kefahaman ataupun konsep yang kita dah tahu tadi, di mana domain untuk function adalah range untuk inverse function dan range untuk function adalah domain untuk inverse function. Okay, so dalam soalan macam ni, so kita plot lah the table and kita masukkan, dia dah bagi syarat di mana domain untuk function adalah di antara 0 sampai 4. So kita find out each image dia, each nilai Y dia lepas kita mappingkan nilai-nilai X. So kita dah dapat table dia macam ni. So bila kita plot and kita lukis, and then secara tak langsung kita terbalikkan sahaja. Yang -6 ni jadikan -6, -5 sampai 10 ini akan jadi domain untuk inverse function, dan 0, 1, 2, 3, 4 jadi range untuk inverse function. So macam ini, kalau function dia koordinat dia 4, 10 dengan 0, -6. So bila kita terbalikkan X dengan Y dia akan jadi -6, 0 dengan 10, 4. Kemudian kita plot dan kita lukis inverse function dia. So daripada sini terbuktilah yang inverse function adalah reflection of function pada line Y sama dengan X. Okey, dan kita akan state domain inverse function dia adalah daripada -6 sampailah 10. Kita gunakan nilai X sebab nilai X ini merujuk kepada nilai-nilai Y untuk inverse function. Okey, baik, kita teruskan. Baik, soalan jika diberi fx sama dengan 5x tambah 2, dia suruh cari inverse function untuk f dan juga inverse function bila dimasukkan image kita 7. Okey, so kita faham yang fx adalah y, betul? So bila fx adalah y, bila kita inversekan masukkan nilai y, kita akan dapat x. Okay, so kita tahu yang fx adalah y, so kita gantikan fx dengan y sama dengan 5x tambah 2. Untuk kita jadikan x pula sebagai subjek, so saya pindahkan positif 2 jadi y tolak 2, kemudian saya pindahkan darab 5 ini jadi bahagi 5. So saya akan bagi tahu lah yang x ini adalah f inverse y. So f inverse y bersamaan dengan y tolak 2 per 5. Kemudian kita faham yang kita nak cari nilai-nilai X pula.
dalam konteks inverse function. So tapi dalam konteks inverse function ni, kita apa yang kita nak cari itu dengan masukkan nilai. So nak masukkan nilai itu, kita jadikan nilai-nilai X. So F inverse X bersama dengan X tolak 2 per 5. Maka kita akan dapatlah nilai image kita untuk inverse function. Okay, so ini adalah dia punya expression untuk inverse function. Kemudian B, dia kata apakah nilai X bila Y kita 7. So F inverse 7. So 7 ini masukkan dalam 7 dekat X ini. Okay, so 7 tolak 2 per 5. So kita akan dapat F inverse 7 bersamaan dengan 1. So daripada sini kita faham yang bila kita terbalikkan, bila kita masukkan nilai image kita 7, kita akan dapat balik nilai objek kita iaitu 1. Okay, so boleh proceed. Baik, soalan berikutnya. Diberi function f adalah 3 tolak x per 2x, di mana x tak boleh sama dengan kosong. So A, cari inverse function untuk 4, dan B, cari nilai-nilai x bila mana function bersamaan dengan inverse function. Okey, so untuk soalan A, awak bolehlah guna kaedah mana-mana. Ada dua kaedah, sama ada awak nak inversekan dia dulu, masukkan nilai, ataupun awak bagi tahu yang function ini bersamaan dengan 4. So nak cari apa nilai-nilai x ataupun apa nilai x yang membuatkan image dia adalah 4. Okey. Oh sorry, bukan nilai-nilai. Kita tak boleh ada nilai-nilai sebab kita tak boleh many to one. Okey, kena ingat inverse hanya berlaku bila function kita adalah one to one. Baik. So macam biasa saya guna kaedah cari inverse dululah. So saya let y equals to 3 tolak x per 2x, dan saya nak jadikan x sebagai subjek. So saya permudahkan. So saya akan dapat x sama dengan, saya rearrange dia. So saya dapat x sama dengan 3 per 2y tambah 1. So saya bagi tahu yang x ini adalah inverse function x bersamaan dengan 3 per 2x tambah 1. So saya gantikan y ini kepada x. So saya dah dapat inverse dia. Kemudian saya masukkan nilai x saya dengan 4 untuk saya mendapatkan apa objek dia ataupun apa nilai x yang membuatkan image saya 4. So saya masukkan 4. So saya akan dapat jawapan dia 1 per 3. Okey. So alhamdulillah mudahlah dekat sini. Okey, B, dia bagi tahu function bersama dengan inverse function. So saya bagi tahulah function saya adalah 3 tolak x per 2x bersama dengan inverse saya. Nampak kalau soalan ni, kalau kita dekat soalan A kita dah cari inverse dia, mudahlah untuk kita. Kalau saya guna kaedah yang lagi satu di mana saya nyatakan yang 3 tolak x per 2x ini bersama dengan 4. So nanti dekat soalan B nanti saya kena cari inverse function. So leceh lah kat situ. Tapi kita akan dapat jawapan yang sama juga. Okay, so ikut kesenangan awak. Baik, so memandangkan saya dah dapat inverse function, so saya bagi tahulah yang inverse function saya adalah 3 per 2x tambah 1. So saya rearrange dia untuk menjadi dalam bentuk quadratic equation. So saya tekan calculator, saya akan dapat x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 3 per 2 ataupun negatif 1.5. Yang x tolak 1 darab dengan 2x tambah 3 ni yang dalam bracket ini perlu ditunjukkan sebab kita nak bagi tahu pemeriksa ataupun pembaca yang kita menggunakan kaedah factorization. Sebab untuk kuadratik kita ada 3 kaedah kan, factorization, completing the square dan juga quadratic formula. Alright, so next. Okey, kepentingan kita belajar berkenaan dengan inverse function sangat berguna untuk kita nak guna dia dalam composite function. Okey, so apa kepentingan dia? Baik, jom kita try buktikan case study ni dulu. Okey, diberi fx sama dengan x tambah 4 dan f inverse x, bila kita rearrange dia kita akan dapat x tolak 4. Okey, so bila kita komposkan f inverse x, so kita tahu yang f inverse ni berada dalam function f. Okey, so kita tulis kat sini lah, f inverse x berada dalam function f. So kita bagi tahulah yang function f kita adalah x tambah 4.
So X yang ni ditukar dalam bentuk F inverse, iaitu F inverse X tambah 4. So apa F inverse kita? So F inverse kita adalah X tolak 4 tambah 4. Okay, kemudian kita selesaikan, kita akan dapat X. So dekat sini kita akan bagi tahu F inverse X, kita akan dapat X. Okay, kalau kita terbalikkan dia, F inverse Fx bermaksud Fx berada dalam F inverse. So F inverse kita adalah X tolak 4. So X ini ditukar kepada function, iaitu Fx tolak 4. So Fx kita adalah X tambah 4 tolak 4. Okey, kemudian kita selesaikan, kita akan dapat X. So dekat sini kita akan bagi tahu F inverse Fx sama dengan X. So theoretically, okey, so kita akan bagi tahu yang F inverse sama juga dengan F inverse F, di mana kita akan dapat nilai X sahaja. Okey, so yang penting dia mesti sebelah menyebelah. Sebelah menyebelah baru kita boleh dapat X sahaja. Okey, so time bila kita nak guna ni? Jom kita pergi ke soalan. Baik, soalan dia melibatkan kita nak solve composite function by using inverse function concept. Okey, contoh diberi Fx sama dengan X tambah 2. So soalan A dia kata f gx sama dengan X kuasa 2 tambah 4 per 2. So apakah nilai gx? Okey, sebab kalau dah diberi Fx, mestilah dia nak cari nilai gx pula. Okey, so kita boleh guna kaedah inverse, iaitu kaedah yang kita faham tadi sebelum ni, di mana bila function dengan function inverse duduk bersebelahan, kita hanya dapat X sahaja. Okey, baik. So contoh, kita inversekan dulu function f. So kita akan dapat X tolak 2. Okey, so diberi f gx sama dengan X kuasa 2 tambah 4 per 2. So kita akan masukkan f gx ini dalam function inverse. Sebab bila mana function inverse, so dalam dia adalah function composite, iaitu fg. Okey, f gx. So bila function inverse dengan function sebelah menyebelah, so yang tinggal adalah gx sahaja. Okey, so kalau kita ikut asal ni tadi, kalau f inverse f x kan, so kalau fx sahaja yang masuk dalam f inverse, yang tinggal hanya x sahaja. Tapi sekarang ni kita ada composite, so f gx. So bayangkan gx ni adalah x kita. So f inverse fx, so yang tinggal adalah x sahaja. So x kita adalah gx. Okey, boleh faham Baik, so kita bagi tahu yang composite function fg ini dimasukkan ke dalam function inverse, so that function inverse f dengan f duduk sebelah menyebelah. So yang akan tinggal adalah gx sahaja. So kita bagi tahu lah function inverse kita adalah x tolak 2. So x ini dimasukkan composite function, iaitu f gx tolak 2. Ni saling baliklah tolak 2. Okey, kemudian f gx kita apa dia punya expression dia? Expression dia adalah X kuasa 2 tambah 4 per 2. So kita masukkan dalam ni. So X kuasa 2 tambah 4 per 2 tolak 2. Kemudian kita selesaikan, kita akan dapat X kuasa 2 per 2. So ini adalah gx kita. So kita nak check lah, betul ke gx kita ni adalah X kuasa 2 per 2. So kita nak check dia, kita masukkanlah gx ini dalam function f, sebab kita dapat composite dia adalah f gx. So masukkan function gx dalam f. So f kita adalah x tambah 2. So x ini digantikan dengan gx. So sebab tu saya tulis gx tambah 2. So gx ini expression dia adalah x kuasa 2 per 2 tambah 2. So kita akan dapat x kuasa 2 tambah 4 per 2. Samalah dengan yang dekat sini. So proven. Okey, nampak? Mudah bila mana kita menggunakan inverse function untuk nak menyelesaikan soalan yang melibatkan composite function, untuk kita nak ceraikan dia, nak separatekan di antara f dengan g bila mana diberi salah satu function. Okey, baik, kita terus kepada next soalan. Okey, untuk soalan B,
Dia bagi g of x sama dengan 1 per x tambah 1. So dia suruh kita cari gx. Okey, dalam soalan macam ni kita nak masuk kat mana? Boleh tak kita masukkan g of x dalam f inverse? Boleh tak kita masukkan f inverse ni, dimasukkan g of x? Boleh tak? Tak boleh sebab f inverse dengan f tak duduk sebelah menyebelah sebab diganggu oleh g. So tak boleh. So apa yang kita boleh buat, kita masukkan f inverse dalam composite function gf. So kita akan bagi tahu gf x itu dimasukkan f inverse. Okey, sebab f dengan f inverse duduk sebelah menyebelah. So nanti yang tinggal adalah gx. Okey. Sebab yang bila kita komposkan f dengan f inverse, so yang tinggal x kat sini dengan g. So kita bagi tahulah gf inverse f iaitu 1 per, so x yang ni digantikan dengan f inverse x tambah 1. So 1 per f inverse x kita adalah berapa tadi? F inverse x kita adalah x tolak 2 lah tadi. So kita masukkan x tolak 2 tambah 1. So kita akan dapat 1 per x tolak 1. So jawapan kita gx adalah 1 per x tolak 1. So kalau rasa kurang yakin, so boleh check. Okay, so kita boleh check. Kita masukkan g fx dalam g. Dan kita tahu g kita adalah 1 per x tolak 1. So x itu digantikan dengan fx tolak 1. So fx kita adalah x tambah 2 tolak 1. So kita akan dapat 1 per x tambah 1. So samalah macam yang ni tadi, gfx. So bila kita dah confident, bila kita check, so gx kita ini adalah 1 per x tolak 1. Itulah jawapan dia. So kita senanglah nak cari separation of function bila mana diberi salah satu function dengan menggunakan kaedah inverse. Okay, so bergantung kepada awak juga yang mana yang awak selesa. Sama ada awak nak guna kaedah yang kita dah pernah belajar pada video sebelum ini. Okay, mengikut pada situasi, kalau fgx nak cari pasu ke bunga ke kan, konsep pasu dengan bunga tu, so sama je dengan konsep inverse ni. So inverse ni analogi dia adalah kita keluarkan terus, sebab kita inversekan dia, so kita keluarkan, sama ada kita nak keluarkan bunga ataupun kita nak keluarkan pasu. Kalau kita keluarkan bunga, tinggallah pasu. Kalau kita keluarkan pasu, tinggallah bunga. Okay, so alhamdulillah habis untuk topik keseluruhan function. Enjoy!